My name is Muhammad Luqman bin Rashid. To present workplace of workplace as SB is for the OSHA. This is the optional thing. Short is OSHA. It has a concise definition for injuries at work. It is an unplanned occupation. The effect is non-public damage or belonging damage. Macam mana yang kita tahu, kita tidak tahu bila jangka benda tu akan berlaku kan. Jadi kita cara untuk mengelak daripada berlakunya benda tu, ya, itu the function OSHA tu. Public, non-public damage or belonging damage. Macam mana yang dia akan berlaku ataupun kita dapat elak daripada berlaku benda tu. Macam pegang dia melalui PPE dengan menggunakan itu satu material yang sedia berlaku, yang selalu berlaku adalah risk sustain. Yang mana luka ataupun dia menyebabkan melecurnya kulit badan ataupun boleh menyebabkan dia ada beberapa cara untuk isolation dangerous material is separate garage radiation. Macam mana kita boleh asingkan kita pakai, kita asingkan di mana tempat yang kita boleh elakkan. Macam iaitu macam dalam dia boleh menyebabkan melecur ataupun penguapan dan menyebabkan kita punya merosakkan kita punya kesihatan. Okay. The second is teach personnel in dealing with and protection procedure. Macam mana kita kena belajar macam mana kita nak mengatasi ataupun kita mengapplykan protection. Macam mana kita mengaplikasikan sesuatu cara untuk menggunakan itu dengan lebih berhati-hati. So kita kena belajar daripada orang-orang yang lebih mengetahui ataupun kita belajar daripada orang atasan. So untuk industri ni kita akan belajar daripada orang atasan. The third or the lastly is offer non-public defensive system which include versatile glove on Google. Macam mana yang saya cakap tadi, kita boleh pakai PPE lah, protection tu kan untuk diri kita, mana kita dapat mengetahui glove untuk mengelakkan daripada kita terkena bahan-bahan kimia. Dan Google ni menyebabkan macam kimia tu terpercik ataupun boleh menyebabkan kerosakan anggota kita. Macam mana kita dapat tahu macam kita di dalam industri ni kita tidak dapat jangka kan mana tempat itu telah berlaku, iaitu seperti minyak ataupun berlakunya yang boleh menyebabkan kita jatuh
ataupun boleh menyebabkan suatu kebocoran yang boleh menyebabkan ia menjadi so daripada itu kita membersihkan lantai itu dari barang-barang yang boleh menyebabkan kita terjatuh. So kita pastikan barang itu dah. The secondly is keep walkway and hallway free of irregular. The thirdly is put up a ring side when there is a liquid spill or the floor is wet. Macam mana kita dapat tahu kan macam lantai tu telah berlakunya kejatuhan ataupun kita akan ada masa yang busy untuk kita mengatasinya. So dalam masa itu kita boleh letakkan cara-cara untuk mengelakkan daripada benda tu berlaku. Kita boleh letakkan papan tanda yang mengatakan di bahagian situ adalah lantai itu teramat licin dan boleh menyebabkan kejatuhan. So jadi kita boleh letakkan papan tanda itu. The last is put a comfortable nicely equipment shoes. Macam mana kita boleh pakai yang di mana di lab kita amat menggalakkan ataupun di industri di mana-mana pun kita menggalakkan menggunakan kasut supaya kita dapat melakukan geseran ataupun daya geseran yang diperlukan untuk menahan kita daripada terjatuh ataupun tergelincir. So dari mana itu kita dapat pastikan kita dapat mengelakkan daripada kejatuhan. Okay. The secondly is I want to explain the accident at construction. The firstly is falling apabila kita kejatuhan ataupun tergelincir daripada tempat yang tinggi. Macam mana benda ni akan selalu berlaku apabila kita berada di tempat yang tinggi, yang di mana construction kita dapat tahu dia adalah sesuatu yang kilang yang amat besar dan kemungkinan dia akan mempunyai tingkat-tingkat yang tinggi. So cara-cara untuk mengatasinya dia is the simple is primary preventive method that include policy training and inspection and comprehensive monitoring. Macam mana kita dapat aspekkan benda tu, kita dapat mengetahui adakah tempat itu amat berbahaya dan atau tidak berbahaya, dan pastikan kita memakai sesuatu yang boleh membuatkan kita tetap berada di atas walaupun kita berlakunya kerobohan ataupun something yang boleh menyebabkan kita tergelincir dan jatuh daripada tempat yang tinggi. So macam mana yang biasa saya lihat, diorang akan pakai belt dan akan klipkan di tempat yang boleh menggripkan belt kita supaya dapat kita tergantung daripada situ dan mengelakkan kita jatuh daripada itu lah. Okay, the second accident at construction is demolition accident. Macam mana berlakunya kerobohan yang kita dapat dielakkan. Seperti kalau kerobohan selalunya berlaku daripada segi yang kita mengagrip ataupun mengubah suai sesuatu, seperti kita mengubah suai kedudukan ataupun mengubah suai atau menaik tarafkan sesuatu, dia tidak berada di dalam kelulusan. So the way to overcome is
train all employer about a hazard, how to use equipment safely. So kita dapat pastikan kita, kalau kita berada di tempat sesuatu, kita pastikan kita tidak berlakunya pelanggaran ataupun berlakunya kesalahgunaan barang, supaya tidak berlakunya perobohan dan menyebabkan kita terhimpap daripada bahan-bahan yang telah roboh itu. The secondly is must wear PPE. Macam mana yang saya katakan, di dalam mana-mana tempat dia mempunyai PPE. PPE ni adalah sesuatu yang amat ditekankan di mana-mana tempat. Di dalam lab, di dalam industri, di dalam restoran. Benda ini amat ditekankan supaya kita dapat menjaga diri kita daripada terkena apa-apa berlaku musibah. Thirdly is must have a fire prevention and evacuation plan, first aid and emergency medical service and assessment of health hazard. Macam mana kita kena ada perancangan daripada berlakunya kebakaran, ataupun kita kena standby first aid. Dan macam mana first aid ni ada amat penting di mana-mana tempat. Macam di sesuatu tempat, kemungkinan dia akan berlakunya melecu. Kita kena standby the first aid mengikut kesesuaian di sesuatu tempat. So macam mana industri tu boleh ataupun construction tu boleh, daripada company tu dia boleh menyediakan perkhidmatan daripada emergency medical, macam kita berlakunya susah nafas ke apa kan. So kita ada emergency medical service. So kita boleh rancangkan kita punya keselamatan supaya tidak berlakunya lebih teruk lagi kita punya musibah ataupun benda yang akan berlaku. So the lastly is stands for the structure design must be approved. Macam mana kita kena pastikan lah, kalau apabila kita untuk menaikkan taraf ke ataupun mengubah sesuatu, kita pastikan kita dapatkan kelulusan daripada engineering ataupun dapat kelulusan daripada orang yang pakar tentang sesuatu tu, supaya tidak berlakunya perobohan dan boleh menyebabkan kita berlaku timpanya accident tu. Alright, so that's all from me. Thank you.